Pembangunan tanah kepada kawasan perkhidmatan adalah melibatkan proses penggunaan tanah untuk pembinaan rumah teres, pembangunan uman-uman, chalet dan pembinaan homestay. Kebanyakan pemaju perumahan lebih memilih kepada perkhidmatan pembinaan perkhidmatan sebagai langkah mudah untuk menjalankan perkhidmatan tersebut berbanding projek lain dan dapat mengurangkan kos, dapat keuntungan yang lebih besar kerana jualan yang kompetitif dan ringkas berbanding dengan bangunan yang lain. Pembangunan hartanah yang sistematik dapat menghasilkan produk yang unik di lokasi pembinaan dengan mempunyai langkah yang cukup untuk dihantar ke lokasi. Pembinaan produk pembangunan memerlukan laluan di kawasan yang strategi bagi memastikan permintaan untuk produk pembangunan dapat diberikan tahap jualan yang rancak bagi menggunakan lambakan unit yang tidak terjual. Ini memberikan kerugian yang besar kepada pemaju. Walaupun dari segi jangka ramalan kuantiti pelaburan pembeli untuk produk projek berkenaan amatlah memberangsangkan. Potensi pembinaan rumah teres 2 tingkat, uman-uman, chalet dan homestay. Projek yang dijalankan ini dapat merancangkan ekonomi di sekitar kawasan Lubuk Bonggor. Hal ini demikian kerana pembinaan rumah teres 2 tingkat dan uman-uman, chalet serta homestay di kawasan tersebut dapat memberikan daya tarikan kepada penduduk dan orang ramai untuk mendapatkan rumah yang mampu milik serta mempunyai pelbagai kelengkapan untuk mereka melakukan aktiviti kesihatan seharian. Kehadiran pembinaan projek uman-uman chalet ini sekaligus memberi peluang kepada penduduk sekitar kawasan untuk menjalankan aktiviti perniagaan di kawasan perumahan dan tempat rekreasi bagi menambah sumber pendapatan ekonomi mereka di kawasan tersebut. Peluang pembinaan rumah teres 2 tingkat, homestay dan uman chalet. Melalui pembinaan projek di kawasan Bukit Tapis telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada penduduk masyarakat dan komuniti di sekitar kawasan Bukit Tapis tersebut. Kawasan Bukit Tapis yang berdekatan dengan kawasan peranginan memberi banyak manfaat kepada penduduk di sekitar kawasan yang berdekatan dengan kawasan pembinaan tersebut. Pembinaan projek perumahan rumah teres banyak memberi peluang kepada komuniti tempatan untuk mereka mendapatkan peluang pekerjaan serta dapat mengembangkan perniagaan mereka. Seterusnya dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dengan menyewa penginapan yang ditawarkan di kawasan chalet dan juga homestay bagi memberikan kemudahan kepada pelancong yang untuk menginap di kawasan ini. Pembinaan projek perumahan uman chalet dan homestay ini yang mempunyai pelbagai kemudahan infrastruktur bagi membolehkan para pekerja dan pengunjung untuk melakukan ulang alik ke tempat kerja serta berdekatan dengan kawasan peranginan tersebut.
Halangan pembinaan rumah teres 2 tingkat uman-uman chalet dan homestay. Semasa kegiatan pembangunan sedang giat dijalankan oleh pihak pemaju, dapati ada beberapa halangan dan masalah yang dijangka akan berlaku semasa proses pembinaan projek sedang giat berlangsung di kawasan pembinaan tersebut. Di antaranya, kemungkinan yang akan berlaku adalah masalah tanah dan kawasan pembinaan tanah projek perumahan 2 tingkat uman-uman chalet dan homestay yang memerlukan kos pendapatan tanah yang padat bagi proses pembinaan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Hal ini demikian kerana kawasan Bukit Tapis yang merupakan kawasan pertanian sangat sesuai untuk pembinaan projek perumahan kerana berdekatan dengan pusat peranginan bagi mereka yang meminati aktiviti lasak seperti mendaki puncak gunung Bukit Tapis. Ancaman pembinaan rumah teres 2 tingkat uman-uman chalet dan homestay. Aktiviti pertanian yang sedang giat dijalankan oleh penduduk di sekitar kawasan pembinaan projek pembangunan ini memberi sedikit ancaman kepada pencemaran alam sekitar. Hal ini berpunca daripada aktiviti pertanian, penanaman sawit dan perkilangan adalah berdekatan dengan kawasan pembinaan projek rumah 2 tingkat uman-uman chalet dan homestay. Ini memberikan ketidakselesaan kepada pengunjung yang menginap di kawasan tersebut. Pencemaran udara dan bunyi memberikan ancaman kepada pembangunan ekonomi masyarakat dan pihak pemaju dalam mencapai kemajuan dalam pembangunan projek di kawasan pembinaan tersebut. Pencemaran yang berlaku ini telah membantukan sektor ekonomi dan pembangunan dalam kawasan Bukit Tapis tersebut, telah menjejaskan sumber pendapatan penduduk bagi mereka yang berpendapatan rendah untuk menyara keluarga mereka, dan juga pendapatan seharian mereka akan terjejas. Assalamualaikum, nama saya Amalini Syasha binti Azhar, nombor metrik 273622. Gambar ini menunjukkan plan konsep bagi projek kumpulan kami di mana terdapat 16 komponen yang kami rancangkan, iaitu yang pertama pondok pengawal, yang kedua tempat letak kenderaan, yang ketiga bangunan kedai, yang keempat medan selera, yang kelima pencawang elektrik dan wifi, yang keenam rumah tamu atau rehat, yang ketujuh chalet, yang ke-8 taman rekreasi perkhidmatan, yang ke-9 perumahan 2 tingkat, yang ke-10 tangki air, yang ke-11 masjid, yang ke-12 tandas, yang ke-13 pusat rekreasi atau air terjun, yang ke-14 resort, yang ke-15 laluan pejalan kaki, dan yang terakhir adalah tasik buatan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai plan semasa kawasan projek kami. Terdapat 2 gambar, iaitu di sebelah utara menunjukkan ladang kelapa sawit, manakala di sebelah selatan menunjukkan pemandangan kampung Lubuk Bongor. Di sebelah utara, ladang kelapa sawit menunjukkan bahawa pembangunan asas bermula pada 3 jenis bentuk tanah, di mana tanah berbentuk pertanian, pembangunan dan industri. Namun, dapat lihat di sini, pemilihan tanah bagi projek pembangunan syarikat Disara adalah tanah pertanian. Ini kerana syarikat Disara lebih mengutamakan projek perumahan, resort dan chalet. Oleh itu, sangatlah sesuai ladang kelapa sawit ini dijadikan kawasan pembangunan bagi syarikat Disara. Manakala sebelah selatan, iaitu pemandangan di lokasi tapak pembangunan adalah di kampung Lubuk Bongor. Tanah di sini sangat luas dan sangat subur kerana ia adalah tanah pertanian. Selain daripada pemandangan yang cantik, di sini juga penduduk kampung mula mencari rezeki, di mana mereka mula bercucuk tanam dan menternak haiwan seperti lembu dan kambing. Dengan itu, tanah yang diusahakan sangatlah sesuai untuk perancangan pembangunan yang dirancang oleh syarikat Disara. Sebagai contoh,
tumbuhnya pembangunan perkhidmatan seperti taman rekreasi, resort, rumah tamu, chalet dan perumahan. Seterusnya, terdapat beberapa tarikan dan kemudahan sedia ada di kawasan kami iaitu Duri Agro Nursery. Duri Agro Nursery ini merupakan perkhidmatan dan pembekal dan penjagaan anak pokok pelbagai jenis khususnya bagi buah durian seperti musang king, duri hitam, udang merah, pokok-pokok selain durian dan baja organik seperti kitosan. Dengan kata lain, Duri Agro Nursery ini membekalkan anak dan khidmat cantuman raja buah atau durian. Produk yang berkaitan pertanian seperti baja dan peralatan juga dibekalkan di sini. Oleh itu, perkhidmatan ini jelas memberi kesan kepada penduduk kampung Lubuk Bongor. Bukan itu saja, ia juga turut membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Yang kedua adalah ladang kelapa sawit. Yang ketiga, Perumahan Pekerja Kilang Sawit Tapis. Perumahan Pekerja Kilang Sawit Tapis berada di kawasan Mata Angin Utara. Perumahan Pekerja Kilang Sawit Tapis ini adalah perumahan yang berkos rendah dan ia hanya untuk pekerja yang bekerja di kilang sawit tapis sahaja. Ia sangatlah berdekatan dengan kawasan tapak projek dan juga kilang sawit tapis. Dengan itu, ia dapat memudahkan lagi penduduk yang berada di kawasan tersebut pergi bekerja dan berinteraksi sesama penduduk sekeliling. Terdapat banyak perumahan yang dibangunkan di sini. Seterusnya, SK Lubuk Bongor. Sekolah Kebahasaan Lubuk Bongor merupakan sebuah sekolah utama di daerah atau jajahan ini. Sekolah Kebahasaan Lubuk Bongor ini mula ditubuh pada tahun 1945. Ia terletak di daerah Jeli, kira-kira 20 km dari Bandar Jeli. Sekolah ini dibina adalah untuk memudahkan penduduk kampung Lubuk Bongor menghantar dan mengambil anak dengan lebih mudah dan dekat. Seterusnya, Kilang Sawit Tapis. Menunjukkan kilang sawit tapis ini terletak berhampiran dengan tapak cadangan projek. Kilang sawit tapis ini berada di sebalik Bukit Tapis, kira-kira 10 km ke dalam bermula pada Simpan 3 Jalan Jabatan Jerimbong sehingga lokasi tapak. Manakala lokasi tapak ini juga merupakan kawasan atau tempat pemprosesan kelapa sawit dengan menghasilkan minyak sawit yang diperolehi daripada ladang kelapa sawit yang berada di kawasan sekitar. Kawasan kilang ini sangat strategik kerana ia dikelilingi oleh hutan dan ladang sawit. Bukan itu saja, struktur bentuk muka bumi di sini berbentuk dan tidak rata. Namun wajarlah kawasan ini sesuai untuk aktiviti perkilangan serta pemprosesan minyak kelapa sawit. Yang terakhir, Masjid Lubuk Bongor. Masjid Kampung Lubuk Bongor merupakan perkhidmatan langsung kepada penduduk Lubuk Bongor. Masjid ini berada di tepi jalan raya Kampung Lubuk Bongor. Masjid ini juga merupakan masjid mukim bagi jajahan Lubuk Bongor. Lokasi kedudukannya sangat strategik dan bentuk muka buminya yang rata. Selain itu, masjid ini juga mampu memberi perkhidmatan kepada pengunjung luar yang ingin menunaikan solat atau menggunakan perkhidmatan tandas. Maka jelaslah bahawa perkhidmatan masjid ini mampu memberi kemajuan pembangunan penduduk di Kampung Lubuk Bongor. Sekian daripada saya akan serahkan pembentangan saya kepada kawan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nishabika binti Mat Lazim, nombor metrik 27180 dan saya akan membentangkan tentang kos operasi projek dan tempoh masa projek dijalankan. Okey, kos projek. Saiz tapak projek yang kami pilih adalah merupakan 2.399 hektar dan lokasinya terletak di Jeli, Kelantan. Bilangan hak milik merupakan satu orang saja. Harga tanah RM100 kaki persegi. Jenis pembangunan yang akan dibangunkan adalah seperti resort, bangunan 2 tingkat, medan selera, rumah rehat, pencawang elektrik, pondok keselamatan, tangki air, bangunan kedai, restoran, loji kumbahan, masjid, pusat rekreasi, tandas, laluan penjalan kaki, tasik buatan, wifi akses dan akhir sekali tempat letak kenderaan. Kawalan pembangunan, kepadatan yang dibenarkan adalah 20 unit dan kepadatan maksimal adalah 40 unit sahaja. Pembayaran kepada pihak berkuasa iaitu kepada pejabat tanah untuk ubah syarat bagi 2 ke 3 hektar dari jenis ladang kelapa sawit ke pembangunan, dan yang kedua adalah pengesahan dokumen hak milik. Kos pembinaan keseluruhan meliputi bangunan, pusat perniagaan, pusat pelancongan, infrastruktur dan utiliti dan akhir sekali perkhidmatan masyarakat.
Tempoh pelaksanaan projek hanya dari tahun 2020 hingga 2021. Ianya hanya memakan masa selama setahun setengah. Aktiviti yang dijalankan dari bulan Februari 2020 hingga Julai 2021 adalah seperti mendapatkan tajuk tugasan, pemilihan kawasan kajian ataupun projek, melihat kawasan kajian projek, mengambil geran tanah di pejabat jajahan jeli, membincangkan bangunan yang sesuai dibina di daerah jeli, berbincang dengan pensyarah tentang projek yang bakal dilakukan, melantik ahli lembaga syarikat, membuat profil syarikat, tugasan siap dan dihantar. Okey, pada bulan Ogos 2020 hingga Oktober 2020 pula adalah seperti mencadangkan untuk meletakkan tempat rekreasi, resort, medan selera dan sebagainya, pembuatan resort, surau, pondok keselamatan, kedai makan, pusat hiburan dan kedai cenderahati. Selain itu, meratakan kawasan tapak projek dengan batu bata dan juga dengan bahan-bahan yang diperlukan, memasang cerucuk di tapak yang dilaksanakan, dan pada Januari 2021 hingga April 2021 hampir keseluruhan projek telah siap dan hanya melakukan aktiviti ringan seperti menanam pokok di sekeliling resort, pembersihan kawasan dan hanya menunggu lawatan terakhir sebelum resort dirasmikan pada majlis perasmian resort tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Ahmad Sani, nombor matrik 271267. Saya akan meneruskan pembentangan bahagian plan tata atur projek yang akan dilaksanakan. Bahagian ini memfokuskan 3 plan tata atur, iaitu termasuk tapak projek, rumah tamu dan akhir sekali rumah teres 2 tingkat. Ini merupakan gambar plan tata atur tapak projek yang akan dilaksanakan. Kawasan ini merangkumi pembinaan homestay, chalet dan juga rumah tamu yang berdekatan dengan pusat rekreasi air bagi tujuan pelancongan. Seterusnya, terdapat juga barisan bangunan kedai, kemudahan seperti bank, masjid dan juga medan selera yang akan ditubuhkan berhampiran kawasan tersebut. Akhir sekali adalah kawasan perumahan teres 2 tingkat yang juga akan dibina dalam tapak projek tersebut, dan ianya juga terdapat tapak rekreasi di hadapan kawasan perumahan itu bagi penduduk di situ menjalankan aktiviti rekreasi. Seterusnya, ini adalah plan tata atur bagi rumah tamu atau rumah rehat. Terdapat 3 bilik, iaitu merangkumi sebuah bilik utama dan 2 bilik tidur yang lain. Di dalam bilik utama terdapat sebuah bilik mandi, manakala bilik mandi berkongsi pula terletak di kawasan dapur di hadapan bilik kedua dan ketiga. Rumah ini akan dilengkapkan dengan segala perabot dan perhiasan bagi memudahkan pengunjung yang datang menetap di dalam rumah ini. Ini pula adalah pelan tata atur rumah teres 2 tingkat yang akan dibina oleh syarikat di Sarah. Dapat dilihat bahawa di bahagian bawah rumah ini terdapat ruang tamu dan ruang rehat yang agak luas dan juga selesa. Selain itu, ruang makan juga akan direka bersebelahan tangga bawah. Manakala di bahagian belakang rumah terdapat juga 1 tandas dan bilik mandi. Ini pula bahagian atas rumah tersebut. Ruangan atas akan ada 3 bilik dan juga ruang santai di atas. Dengan berkonsepkan pembinaan rumah minimalis, pandangan dari luar ia hanyalah rumah teres 2 tingkat, tetapi pemaju yakin bahawa setelah melangkah masuk ke dalam ruangan dalam, sudah tentu perasaan terpesona itu akan muncul selepas melihat sendiri hiasan dalaman rumah teres 2 tingkat yang dibina ini. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya akan serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan selanjutnya. Seterusnya, rumusan. Projek yang dirancang oleh syarikat di Sarah pada kali ini merupakan salah satu projek yang sangat besar dan ia semestinya akan memakan kos yang sangat tinggi bagi menjadikan satu kawasan tersebut merupakan satu kawasan yang maju dalam Kampung Lubuk Bogor di Jeli, Kelantan. Selain itu, projek ini adalah untuk bertujuan bagi menarik pelancong dan juga memajukan kawasan tersebut untuk tujuan aktiviti, industri,
kawasan perumahan dan juga pelancongan. Di samping itu, perkara utama yang ingin dikongsikan adalah penyediaan dan ramalan kos merupakan salah satu agenda terpenting dalam merancang dan membangunkan sesebuah projek yang perlu diuruskan pada peringkat awal. Ianya adalah untuk menjamin keselamatan dan juga memastikan projek tersebut berjaya dijalankan tanpa menimbulkan isu bagi pihak-pihak kepentingan. Pembinaan ini juga diharapkan akan menunjukkan perubahan yang memberangsangkan dan ia akan diberi perhatian yang serius untuk negara dalam menjelang tahun 2030 hingga 2040 yang akan datang.